Kekejaman rejim Zionis di bumi Palestin bagaikan tiada kesudahan. Pelbagai kempen dilaksanakan Malaysia sebagai tanda solidariti bersama rakyat Palestin. Ini termasuk pengeluaran set stem khas Palestin Merdeka menerusi kerjasama Kementerian Komunikasi dan Pos Malaysia. Wartawan Faras Hairin Abdul Jalil ada laporannya. Mula dijual 18 Januari lalu, stem Palestin Merdeka berharga RM1.30 bagi setiap stem. Sampul hari pertama pula berharga RM50, manakala fail folder pada harga RM6. Stem juga boleh dibeli dalam bentuk helaian stem mengandungi 20 stem setiap helaian pada harga RM26. Sebahagian daripada hasil jualan akan disalurkan kepada tabung akaun amanah kemanusiaan rakyat Palestin yang diuruskan Kementerian Luar. Ini kali ketiga stem berkaitan Palestin dikeluarkan. Kali pertama pada tahun 1978 dan kali kedua pada 1982. Sekarang ni keadaan di Gaza masih tenat, masih kritikal. Dan saya harap lebih ramai yang akan bersama dalam usaha untuk bukan hanya membeli stem tapi juga menghantar postcard khas yang telah disediakan oleh Pos Malaysia untuk kita nyatakan kemarahan kita, kerisauan kita tentang isu di Gaza. Stem Palestin Merdeka menampilkan imej tangan mengibarkan bendera Palestin dan berlatar belakangkan bayang-bayang orang ramai yang bersatu. Gambaran menyentuh hati ini melambangkan solidariti dan sokongan penuh rakyat Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin untuk mencapai kemerdekaan dan keamanan. Ini adalah sebagai salah satu tanda solidariti kita lah kepada saudara kita di Palestin. Kita tak dapat merasai kesusahan diorang, tapi sedikit sebanyak selain doa, inilah tanda sokongan kita. Dan saya berharaplah satu hari nanti Palestin ni akan aman, damai. Saya beli 10 set Palestine Merdeka sebab of course lah sebab Palestine kan, and the proceed will go to Palestine. So it's a good effort untuk kementerian. Purely sebab Palestine. Saya stem kita tak guna sangat dah medium stem untuk communicate, tapi yang sebab Palestine is a special edition, dan sebab tu saya beli. Kita rasa usaha yang dibuat oleh Pos Malaysia ni satu usaha yang sangat baiklah kan, bagi kita untuk membantu secara bersolidariti bersama dengan rakyat Palestin. Tanda sokongan kita, maknanya ada instrumen yang boleh kita guna pakai untuk menyumbang. Saya consider hari yang indah bagi saya berbanding dengan saudara-saudara saya kat sana. So, tak banyak, sikit saja, tapi harap apa yang saya buat ni, walaupun saya tak tahu saya dalam track fisabilillah atau tak, tapi saya cuba. Stem Palestin Merdeka kini boleh didapati dengan hanya serendah RM1.30. Selain itu, anda juga boleh dapatkan postcard dan juga folder yang mengandungi lambang Palestin Merdeka. Pembelian juga boleh dibuat secara atas talian di laman sesawang Pos Malaysia. Jualan ini akan disalurkan kepada tabung sumbangan kemanusiaan rakyat Palestin. Moga sedikit sumbangan kita akan membantu saudara kita di Palestin. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Faras Hairin Abdul Jalil, RTM. Kuala Lumpur kembali menjadi rangkaian antarabangsa syarikat penerbangan Turkmenistan Airlines sekaligus membolehkan Malaysia meneroka luas pasaran Asia Tengah dan Rusia. Pada masa sama membuka ruang dalam mempromosikan pelancongan mesra Muslim. Pengarah kanan bahagian promosi antarabangsa Tourism Malaysia Iskandar Mirza Muhammad Yusof berkata penerbangan 2 kali seminggu oleh syarikat penerbangan itu dari Askabat ke Kuala Lumpur menjadikannya syarikat penerbangan kedua dari Asia Tengah yang menawarkan laluan penerbangan ke Kuala Lumpur selepas Uzbekistan Airways. Penerbangan dari Turkmenistan ke Malaysia dijadual pada setiap Selasa dan Khamis, manakala dari Malaysia ke Turkmenistan pada Rabu dan Khamis dengan tempoh masa penerbangan dianggar 8 jam 10 minit.
Ini merupakan satu titik permulaan untuk kita menerokai pasaran di Asia Tengah dan juga di pasaran Asia yang tidak ada penerbangan terus. Jadi penerbangan seperti Turkmenistan Airlines ini dapat membantu untuk membawa pelancong daripada Rusia dan Asia Tengah datang ke Malaysia. Terdahulu, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong Kiong Sing serta Duta Besar Turkmenistan ke Malaysia Muhammad Niyaz Mashalov menyambut ketibaan pesawat dengan sambutan tradisi semburan air. Jabatan Kastam menggagalkan cubaan menyelundup keluar wang tunai berjumlah RM170,000 oleh seorang penumpang warga Cina di lapangan antarabangsa Kuala Lumpur KLIA 27 Januari lepas. Barang kes ditemukan hasil pengimbasan terhadap beg galas penumpang berkenaan. Pengarah Operasi Penguatkuasaan JKDM Zon Tengah, Wong Pun Sian berkata pemeriksaan rapi menjumpai wang tunai nota RM100 sebanyak 1,700 helai. Penumpang tersebut didapati tiada atau gagal membuat pengikraran dalam borang kastam nombor 7 serta gagal mengemukakan permit kebenaran dari Bank Negara Malaysia. Individu berkenaan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 135-1-A Akta Kastam 1967 dan Seksyen 28B Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram AMLA FTPUAA 2001. Kes itu merupakan kes penyeludupan mata wang ringgit Malaysia yang pertama tahun ini oleh penumpang antarabangsa ke luar negara melalui Balai Berlepas Antarabangsa KLIA Terminal 1. Keunikan Kuala Selangor yang bersifat urban dipilih sebagai pusat program Madani Rakyat Zon Tengah. Pengarass program Madani Rakyat Pentadbiran Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor Muhammad Hidayat Muhammad Saufi berkata, lokasi tersebut juga strategik yang terletak di titik tengah antara Perak dan Kuala Lumpur. Okey, kita di negeri Selangor kita mempunyai 44 ke 46 program Iltizam Selangor Penyayang. Walau bagaimanapun khusus untuk pelaksanaan program Madani Rakyat Zon Tengah yang akan diadakan 23 hingga 25 Februari ini, 31 program akan dibawa dan ditawarkan secara langsung kepada rakyat-rakyat negeri Selangor yang berkelayakan. Jadi ada 31 program ini dia dalam komponen pendidikan, ada komponen kesihatan, perumahan dan juga kebajikan. Ada 4 komponen utama yang ditawarkan. Antara program utama yang menarik disediakan ialah Darul Ehsan Berselawat, perlawanan bola antara veteran Selangor dan Perak serta konsert anak madani Kita Selangor. Graduan Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional Negara TVET yang telah menamatkan latihan di mana-mana institusi di Saran berdaftar dengan Lembaga Teknologis Malaysia MBOT. Kenyataan MBOT memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Majlis TVET yang dipengerusikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga pengerusi MTVET pada 23 Januari lepas. Mesyuarat bersetuju agar graduan TVET yang telah menamatkan latihan supaya berdaftar dengan MBOT. Keperluan itu bertujuan meningkatkan profesionalisme sekaligus meningkatkan produktiviti industri melalui pembangunan kapasiti dan bakat. Sehubungan itu, MBOT turut mempelawa semua institusi pengajian tinggi dan institusi latihan kemahiran awam dan swasta untuk mendaftarkan graduan mereka dengan MBOT sebagai juruteknik berkelayakan atau teknologis berijazah.